face in your face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Aisyah. Selamat datang ke channel saya. Baiklah anak-anak, ini adalah video sains KSSM tingkatan 5 mengenai bab 9 teknologi angkasa lepas di dalam subtopik 9.1 tetapi berfokus kepada stesen angkasa antarabangsa. Stesen angkasa antarabangsa juga dikenali sebagai, dalam bahasa Inggerisnya adalah International Space Station ataupun nama singkatannya adalah ISS. Persoalannya anak-anak, di orbit manakah stesen angkasa antarabangsa ISS ini terletak? Kita telah belajar tentang jenis-jenis orbit kan? Iaitu LEO, MEO, HEO, GEO, GSO, kan ada 5 yang kita belajar. So, di manakah ISS ini terletak? Okey, jika dilihat pada video saya yang menerangkan tentang jenis-jenis orbit, saya telah menerangkan bahawa sebenarnya stesen ISS ini terletak di orbit LEO, iaitu dikenali sebagai Low Earth Orbit, dalam bahasa Melayunya adalah orbit rendah bumi. Jadi, stesen angkasa antarabangsa ISS terletak di orbit LEO. Bagaimana wujudnya stesen angkasa antarabangsa ISS ini? Maka stesen ISS ini sebenarnya adalah hasil usaha sama daripada NASA, iaitu daripada Amerika Syarikat, Roscosmos daripada Rusia, JAXA daripada Jepun, ESA daripada Eropah dan CSA daripada Kanada. Hasil usaha 5 negara ini mewujudkan stesen angkasa antarabangsa ISS. Dan seperti yang kita semua sedia maklum, angkasawan pertama dari Malaysia kita adalah Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Shukr Al-Masri bin Sheikh Mustafa. Nanti anak-anak akan tengok wajah beliau bagaimana ya. So, yang penting anak-anak tahu siapakah angkasawan yang pertama daripada Malaysia. Apakah itu ISS? Sumber ini saya dapat daripada MOSTI, daripada laman web MOSTI mengenai perkongsian berkenaan stesen angkasa antarabangsa di mana ISS ini dilancarkan pada 20 November 1998 di orbit rendah bumi LEO tadi dengan ketinggian 408 km dan hal lajunya adalah 28,000 km per jam. ISS akan mengelilingi bumi, mengorbit bumi setiap 90 minit dan membuat 16 pusingan pada setiap hari. ISS bersaiz 109 meter panjang dan boleh memuatkan 2 kapal terbang Boeing 747. ISS boleh dilihat dengan mata kasar kita dan kita akan nampak seperti sebutir bintang yang cerah yang bergerak di langit pada waktu malam lah ya anak-anak. Kalau siang memang tak nampak lah pada waktu malam disebabkan oleh cahaya yang dipantulkan oleh ISS itu sendiri. Sebab tu kita nampak seperti sebutir bintang. Cuma ia tidak berkedip seperti bintang yang lain. Kita nampak cahaya dia maintain je kan. So itu adalah stesen angkasa antarabangsa yang memantulkan cahaya pada malam hari supaya kita dapat lihat. Dan kita dapat lihatlah stesen tersebut di langit malam kita. ISS boleh menempatkan 6 kru angkasawan dalam satu-satu masa. Apakah tujuan angkasawan ini berada di stesen kapal angkasa di angkasa lepas sana? Okey, tujuannya adalah untuk menjalankan penyelidikan di angkasa lepas. Selain melaksanakan penyelidikan, angkasawan juga bertanggungjawab untuk menyelenggara ISS, termasuklah melakukan spacewalk. Apa itu spacewalk? Spacewalk ialah pemasangan dan pembaikan komponen di bahagian luar ISS. Spacewalk pertama dijalankan oleh angkasawan Jerry L. Ross dan James H. Newman pada 7 Disember 1998. Sejak tahun 1998 ni telah berlaku 227 spacewalk dan
telah dijalankanlah, dan 173 spacewalk dijalankan oleh NASA dan 54 spacewalk dijalankan oleh angkasawan Rusia. So, dua negara sahaja ini menjalankan spacewalk di stesen ISS, iaitu daripada NASA Amerika Syarikat dan juga daripada Rusia. Okey, kita lihat pula apakah fungsi ISS, di mana fungsi ISS ini saya peroleh daripada laman web MySA. Laman web MySA menyatakan bahawa ISS ini merupakan suatu makmal penyelidikan dekat angkasa lepas sana yang menyediakan persekitaran angkasa bagi melaksanakan proses ataupun projek-projek penyelidikan yang telah dirancang. Jadi angkasawan berada di stesen ISS ni dan menjalankan penyelidikan. Okey, apakah contoh-contoh penyelidikan yang dilaksanakan? Contohnya seperti kajian mengenai sains bumi dan angkasa, fisiologi manusia, biologi dan bioteknologi, sains fizikal, aktiviti pendidikan dan pembangunan teknologi yang tak dapat dilakukan di bumi. Selain daripada itu, platform yang disediakan oleh ISS membolehkan saintis ni mendedahkan bahan kajian dan menguji teknologi yang dibangunkan kepada persekitaran angkasa yang ekstrim. Macam anak-anak tahu kan, di mana angkasa kita tidak ada udara, dalam keadaan vacuum. So, itu adalah persekitaran yang ekstrim. Kajian ini dapat membantu dalam aktiviti penerokaan angkasa, termasuklah penerokaan bulan dan Marikh. Okey, hampir 3,000 penyelidikan daripada 100 negara dilakukan dalam keadaan microgravity di ISS. Microgravity? Apa tu microgravity, anak-anak? Okey anak-anak, microgravity tu maksudnya keadaan sifar graviti. Kalau anak-anak tengok seperti yang saya janji tadi, inilah angkasawan negara kita, Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Shukor, di mana beliau menjalankan kajian kepada cecair yang terapung. Ni cecair anak-anak, cecair yang terapung akibat microgravity di stesen angkasa antarabangsa. So, apa itu microgravity? Microgravity ialah keadaan di mana pengaruh graviti yang menghampiri nilai sifar sehingga hampir tiada tarikan graviti daripada bumi. Okay, jadinya sebab itulah kita tengok Datuk Dr. Syekh Muzaffar Shukor ini dengan cecairnya seperti terapung-apung di ruangan kajiannya. Itulah keadaan sifar graviti atau microgravity di mana keadaan ini menghampiri nilai sifar di mana tiada tarikan graviti berlaku. Hampirlah tiada tarikan graviti. Anak-anak, mari kita faham tentang keadaan sifar graviti atau microgravity ini. Microgravity adalah keadaan di mana pengaruh graviti hampir sifar, hampir tiada tarikan graviti. Ini boleh dilihat apabila angkasawan terapung-apung di dalam kapal angkasa atau ISS itu. Seperti Datuk Dr. Syekh Muzaffar tadilah. Kesan microgravity ini, sesuatu objek itu akan merasai kehilangan berat atau dikatakan menjadi ringan. Okey, contoh keadaan microgravity dekat bumi ni boleh kita tengok ke? Jawapannya boleh anak-anak. Melalui aktiviti terjun udara dalaman. Terjun udara dalaman atau dikenali dalam bahasa Inggerisnya adalah indoor skydiving. Bukan skydiving terjun daripada kapal terbang ya anak-anak, tapi indoor, dalaman, dalam bangunan. Okey, so aktiviti terjun udara dalaman ini merupakan satu contoh aktiviti lah yang menyebabkan sesiapa yang berada dalam aktiviti tersebut, yang melakukan aktiviti tersebut akan merasai keadaan zero gravity ataupun sifar gravity lah. Dan peserta terjun udara dalaman indoor skydiving ni akan terapung-apung dalam udara dan merasai keadaan sifar gravity itu tadi. Jadi sama seperti menyamai hampir sama seperti keadaan di dalam ISS, iaitu keadaan microgravity. Inilah anak-anak keadaan seperti microgravity itu tadi, di mana tubuh badan kita akan terapung-apung.
Persoalannya anak-anak, bagaimana sifar graviti dalam aktiviti terjun udara dalaman ni berlaku? Padahal kita kan duduk atas bumi. Bukankah bumi ada daya tarikan graviti kan? Jadi kita akan fahami bagaimana sifar graviti ini boleh berlaku dalam aktiviti indoor skydiving itu tadi. Okey, aktiviti terjun udara dalaman indoor skydiving ni merupakan simulasi terjun bebas lah, free fall, cuma dalam bangunan. Aktiviti jatuh bebas dicipta dengan menghasilkan angin yang bergerak ke atas. Anak-anak nampak kan tadi ada, kita tak nampak anginnya tapi kita tahu ada angin yang bergerak ke atas yang meniup peserta aktiviti lah. Dan angin yang bergerak tersebut akan menghasilkan satu aliran terowong udara yang bergerak ke atas. Ketika kita memasuki aliran terowong udara tersebut, aliran terowong udara yang bergerak ke atas itulah, kita akan terasa seperti berada di atas cushion udara ya anak-anak. Di sinilah kita akan merasai keadaan sifar graviti yang hampir samalah seperti dalam kapal terbang ISS. Ingat sifar graviti adalah keadaan microgravity. Jadi keadaan ini yang terapung-apung akibat ada cushion udara tu menyamai, hampir sama keadaan microgravity dalam ISS. Baiklah anak-anak, tadi saya ada katakan tentang terowong udara yang bergerak ke atas. Jadi tiupan udara yang ke atas tu adalah sangat kuat dan akan menghasilkan satu daya yang kita panggil sebagai daya tujahan ke atas kepada peserta. Dalam aktiviti terjun udara dalaman ni, keadaan sifar graviti dicapai bila? Okey, apabila daya tujahan oleh angin tadi adalah sama nilai dengan berat peserta tetapi pada arah yang bertentangan. Apa maksud dia? Okey, kalau berat ada daya tarikan graviti kan, so arahnya akan menarik peserta ke bawah tau. Tetapi daya tujahan yang disebabkan oleh angin yang sangat kuat tu akan bertindak ke arah atas. Ke arah atas. Jadi akibatnya ada pertentanganlah daya berat dengan daya tujahan angin ke atas tersebut. Okey, oleh kerana nilai dia adalah sama nilai, maka keadaan ini dikatakan keadaan sifar graviti. Okey, nilai apa yang sama tadi? Iaitu nilai berat, daya tarikan graviti itu sama dengan daya tujahan angin ke atas. Jadi kita akan atau peserta akan terapung-apung. Oleh itu, disebabkan disama nilai tadi, peserta tidak akan merasai kesan ketara lah akibat daya tarikan graviti. Daya tujahan ke atas tu dah sama nilai dengan daya tarikan graviti kan? So, inilah keadaan sifar graviti atau microgravity yang dirasai oleh angkasawan dalam ISS. Okey, sekarang ni tibalah masanya untuk kita tahu formula untuk menjejaki stesen angkasa antarabangsa di langit kita. Okey, tahu formula. Kita belajar formula je ya anak-anak dalam video ni. Di mana kekerapan ISS mengorbit bumi, mengelilingi bumi dalam sehari dapat dihitung berdasarkan dua maklumat iaitu ketinggian orbit dan juga laju ISS. Formula dia bagaimana? Formula kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari sama dengan unit saat dalam satu hari berapa saat yang ada bahagi dengan tempoh orbit. Simbolnya adalah T besar condong lah. Itu italic. Itu adalah cara pengiraan. Berapa saat dalam satu hari bahagi dengan tempoh orbit. Satu hari ada berapa saat? Satu hari nak kira saat sama dengan 24 jam. Satu hari ada 24 jam kan? Kali 60 minit, 1 jam ada 60 minit. Dan kali 60 saat, 1 saat ada 1 minit ada 60 saat. So, bila kita settlekan semua ni, kita dapat 86,400 saat. Okey, tempoh orbit pula. Okey, cara kiranya adalah panjang orbit bahagi dengan laju satelit. Okey, anak-anak di sini ada satu sikit tertinggal. Sepatutnya dekat sini ada pi. Sekejap ya saya tuliskan. Okey, cara kiranya adalah 2 pi. Sekejap ya. Tak keluar pula inknya. Okey. 2 pi. Okey. 2 pi darab dengan
Dalam kurungan, ketinggian orbit tambah jejari bumi. Okey, settlekan dulu dalam kurungan ni, baru kita darabkan dengan 2π. Hasil darab ni, kita akan bagi dengan laju satelit. Okey, barulah kita dapat tempoh orbit. Okey, jadi bagaimana nak kira kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari? Okey, jadinya bilangan saat tadi, 86,400 saat tu, kita bagilah dengan hasil bahagi tempoh orbit tadi, dapatlah kekerapan ISS mengorbit bumi. Itu formula dia ya anak-anak. Tetapi kan sebenarnya selain daripada kita kira menggunakan formula, kita sekarang ni dah boleh menjejaki kedudukan stesen angkasa dengan menggunakan aplikasi telefon pintar. Okey, so kita bolehlah melihat secara live sebenarnya stesen ISS ni di mana. Okey, kedudukan stesen angkasa ni dapat dijejaki dengan aplikasi telefon pintar, antara contohnya adalah ISS Detector dan Go ISS Watch. Ini antara contoh, banyak lagi sebenarnya anak-anak. Okey, so anak-anak boleh muat turun aplikasi tersebut untuk melihatlah di manakah stesen angkasa antarabangsa berada. Okey, anak-anak, ni antara aplikasi yang saya download daripada Play Store, iaitu ISS Detector daripada Play Store lah. Saya guna Android. So, kita boleh tekan button install, kemudian open dan dia ada paparan selamat datanglah, welcome. Kemudian dia akan minta kebenaran kita untuk detect lokasi. Okay. Kemudian setelah kita allow, okay, apa yang akan dipaparkan, kita akan lihatlah lokasi kita di mana dan ISS sekarang di mana. Okay. So kalau kita lihat di sini tempat saya Seremban. Okay. Dan ISS sekarang berada di bahagian ini. Dekat sinilah kita boleh lihat ISS bila kita boleh lihat ISS pada 9 Ogos, 10 Ogos dan 11 Ogos pada kedudukan ini. Dan kita boleh tengok secara detail je lah, secara detail di manakah kedudukan stesen ISS tersebut. Macam tadi kan, tengok kan? Di hujung benua ini, so dia berada di sini sekarang pada saat saya ambil lah bacaan ini. Dan menariknya anak-anak, kita boleh tengok live video apa yang kapal ISS dapat capture di permukaan bumi sekarang pada masa kita lihat aplikasi tersebut. Dan saya ada rakam sedikit video bagaimana cuba lihat. Itu adalah video pendek lah apa yang dirakam oleh kapal ISS pada permukaan bumi, seperti yang anak-anak tengok tadi bahawa kapal ISS ni telah sampai ke pertemuan lautan kan. So sebab itulah kita nampak ada laut di situ. Menarik kan anak-anak, tengok live kapal ISS kita dekat angkasa dan kita tengok pula permukaan bumi. So anak-anak install lah dalam telefon pintar masing-masing dan anak-anak boleh lihat video live tersebut. Di samping sebenarnya anak-anak boleh detect, bila ISS yang dapat kita lihat dekat angkasa kita? Okay, macam saya tadi dikatakan 9 Ogos kan. Jadi pada 9 Ogos saya boleh lihat di langit malam. Kalau tak ada awan tebal, maka kita boleh nampak ISS dengan mata kasar. Kalau anak-anak ada teleskop, lagi best. Okey, kita tinggalkan live video ISS tu. Sekarang ni kita nak tengoklah kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas ni. Ada kesannya juga anak-anak. Pertama, siapa sangka? Okey, akibat perkembangan pesat ni, ada bahan buangan di angkasa lepas. Kita panggil sebagai space junk. Dan space junk ni semakin bertambah. Mana datang space junk pula? Bukannya plastik terapung ke atas, tak. Tapi bahan buangan angkasa lepas tu terdiri daripada pertama, satelit yang tidak berfungsi. Yang kedua, ELV. Ingat tak kita belajar tentang kenderaan pelancar, Expendable Launch Vehicle yang boleh digunakan sekali sahaja kemudian dibuang di angkasa? ELV juga akan menjadi space junk selepas dia digunakan. Kemudian serpihan satelit
Akibat satelit-satelit yang berlanggar antara satu sama lain ada serpihan. So, serpihan itu juga menjadi space junk. Kemudian, satu lagi adalah roket yang habis dibakar. Ini juga yang telah kita bincangkan dalam video sebelum ini bahawa roket akan menanggalkan komponen dan segmen-segmen yang bahan apinya telah habis digunakan. Dan bayangkan, segmen tersebut akan berada di ruangan angkasa sebagai space junk. Okey, persoalan dia dekat orbit yang mana space junk ni berada? Okey anak-anak, bahan buangan ini dia berada di LEO, Low Earth Orbit ataupun orbit rendah bumi. Dan sebenarnya bahayanya bahan buangan space junk ni meningkatkan risiko pelanggaran satelit. Pelanggaran satelit dengan space junk tu sendiri. Sampai untuk pengetahuan anak-anak, kalau satelit kaji cuaca tu terpaksa mengubahkan kedudukannya pada orbit beberapa kali kerana mengelakkan space junk ini. Ada kesan juga kan perkembangan teknologi angkasa ni? Kesan yang kedua anak-anak adalah memberi kesan kepada aktiviti penyelidikan dan pembangunan lah, research and development (R&D), di mana kemajuan dalam bidang teknologi angkasa lepas ni meningkatkan R&D dalam pelbagai bidang lah, seperti kesihatan manusia. Hebat kan? Walaupun berada di angkasa lepas, tetapi bidang kesihatan manusia masih boleh dikaji dan perlu dikaji. Kemudian respon ataupun maklum balaslah terhadap perubahan dan bencana cuaca. Ini sangat penting. Teknologi inovatif baharu, pendidikan global dan perkembangan ekonomi angkasa lepas. Sebenarnya banyak lagi R&D yang boleh dijalankan di angkasa dan ini antara bidang-bidang utamalah. Baiklah anak-anak, sampai di sini sahaja mengenai stesen angkasa antarabangsa International Space Station International Space Station, dan kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.